Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 16 April bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, suami bekas Gabenor Bank Negara Datuk Dr. Taufik Aiman telah diambil keterangan membabitkan penerimaan dana Wang Malaysia Development Berhad 1MDB ke dalam akaun banknya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Komisioner Datuk Zainuddin Yaakob mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan. Katanya lagi polis turut mengambil keterangan seorang anak lelaki pasangan tersebut bagi membantu siasatan. Rakaman percakapan itu telah diambil di Menara KPJ Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 4/1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Datuk Zainuddin berkata, siasatan polis dalam kes ini masih berterusan dan menasihati masyarakat tidak membuat sebarang spekulasi di mana-mana platform sehingga siasatan selesai dijalankan. Tambahnya lagi, kes ini akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk keputusan lanjut. Seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menerima hampir 130 aduan kejadian pokok tombang ketika hujan lebat melanda ibu negara pada Isnin dan Selasa lalu. Pengarah Eksekutif Pelaksanaan Projek DBKL, Datuk Azmi Abdul Hamid berkata, laporan paling banyak diterima iaitu di kawasan Ceras, Titiwangsa, Batu, Bukit Bintang dan Bandar Tun Razak. Ujarnya kebanyakan insiden pokok tombang membabitkan pokok yang sudah berusia dan baru ditanam yang rosak disebabkan angin kencang. Semasa itu kejadian hampir 130 kejadian masa hari kejadian kan. Kita gerakkan dan tindakan pertama kita akan laksanakan, kita akan clearkan apa yang berada di atas jalan. Itu tindakan kita. Supaya pergerakan trafik, pergerakan orang ramai akan lancar. Itu langkah pertama. Kemudian setelah kita laksanakan aktiviti berkenaan, barulah kita akan buat pemeriksaan dalam masa terdekat. Jadi secara keseluruhannya, tindakan ini telah kita laksanakan, kita akan selesaikan within 1 hari. Beliau berkata demikian ketika ditemu buah Malaysia Gazette semalam. Tambah Datuk Azmi, memandangkan cuaca tidak menentu susulan peralihan monsun, DBKL sentiasa memantau keselamatan pokok-pokok di sekitar ibu negara. Malang tidak berbau, seorang penghantar makanan maut selepas dihempak pokok tombang ketika hujan lebat dari berpetir di Taman Lengseng Ceras semalam. Dalam kejadian sekitar 4 petang itu, mangsa Syed Izzat Izzuddin berusia 20 tahun berjaya dibawa keluar dengan bantuan orang ramai. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur berkata pihaknya menerima maklumat berkenaan kejadian itu sekitar pukul 4.19 petang. Sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Ceras telah dikejarkan ke lokasi dan tiba pukul 4.20 petang. Bagaimanapun, mangsa disahkan telah meninggal dunia berikutan dahan tersebut jatuh di atas badan mangsa oleh pegawai perubatan yang tiba di lokasi kejadian. Jelasnya pasukan bomba telah memotong dan mengalihkan pokok tombang bagi memastikan kawasan berkenaan dalam keadaan selamat. Semalam tular video berdurasi 18 saat, mangsa dibantu orang ramai dalam keadaan hujan lebat menghala ke stesen minyak Petronas di Taman Lengseng sebelum dibaringkan di pekarangan kawasan itu. Seorang bapa yang memijak dan menggugut bunuh 2 anaknya ditahan reman selama 2 minggu bermula semalam bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Peter Umbuas berkata, lelaki warga Indonesia berusia 20-an itu ditahan sekitar jam 7 pagi semalam di Kampung Adun Sempurna. Tambahnya, pihak polis turut merampas sebilah parang berukuran 31 meter dipercayai digunakan ketika menggugut mangsa. Ujarnya suspek ditahan selepas menerima aduan orang awam berhubung video penderaan 2 kanak-kanak lelaki dan perempuan di media sosial. Rakaman video berdurasi 26 saat dan 16 saat itu menunjukkan suspek memijak kanak-kanak malang itu beberapa kali di kaki, perut dan leher. Bagaimanapun, tarikh dan masa kejadian masih dalam siasatan pihak polis. Motif kejadian disyaki berpunca daripada masalah rumah tangga dengan isterinya yang berusia 19 tahun. Peter berkata anak suspek berumur 3 dan 5 tahun telah dirujuk ke Hospital Besar Tawau bagi menjalani pemeriksaan kesihatan dan rawatan. Lim Kit Siang mengesahkan akan bertanding dalam pemilihan jawatan kuasa tertinggi pusat CEC DAP yang akan diadakan pada Jun ini. Bagaimanapun, tokoh veteran DAP itu tidak mengharapkan sebarang jawatan dalam parti berkenaan.
Ahli Parlimen Iskandar Puteri berusia 80 tahun itu berkata beliau tidak menyasarkan sebarang kedudukan penting dalam pemilihan itu. Beliau sebaliknya bersedia untuk dikalahkan kerana telah berdedikasi hampir 55 tahun untuk mengejar impian Malaysia. Kit Siam mengumumkan perkara itu ketika berucap di hadapan penyokongnya dalam satu majlis di Ibu Negara semalam. Beliau telah memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung DAP dari tahun 1969 hingga 1999 dan selepas Pilihan Raya Umum 1999, beliau menjadi pengerusi DAP yang kedua. Beliau pernah menolak pelantikan selepas Pilihan Raya Umum 2004. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.